Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan kelas pengajian akhlak kita tahun 6. Kali ini pada tajuk pelajaran yang ketiga iaitu konsep kepimpinan. Baiklah, konsep kepimpinan di dalam Islam. Kita tengok pada slide di hadapan ini, mukadimah dia iaitu pengenalan dia ialah berkenaan dengan sepintas lalu apa itu konsep kepimpinan dalam Islam. Menurut Al-Imam Al-Mawardi, beliau menyatakan bahawa kepimpinan ataupun al-imamah adalah tanggungjawab menggantikan tugas kenabian bagi menjaga agama dan mengurus kehidupan di dunia. Ini konsep umum berkenaan kepimpinan di dalam Islam. Baik, mari kita tengok takrifan dari sudut bahasa kaitan dengan konsep kepimpinan. Dalam konsep kepimpinan, setelah kita mengetahui apa itu kepimpinan dalam Islam, ia berkaitan rapat dengan satu perkara yang sangat penting iaitu taat. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ta'ah. Di ta'at ini merupakan satu elemen yang utama, yang dasar ataupun dipanggil sebagai tiang yang utama dalam konsep kepimpinan dalam Islam. Apakah itu taat? Taat ialah merujuk kepada patuh atau menurut perintah. Okey. Dalam konteks kamu sebagai pelajar, kita boleh tengoklah taat itu dalam hubungan kamu dengan guru-guru, hubungan kamu sesama rakan, terutamanya ketua kelas kamu, pengawas. Jadi itu berkait juga dengan konsep kepimpinan. Di dalam Al-Quran disebutkan berkaitan dengan makna taat ini, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Makna kata apabila ada taat di sini, maka rahmat Allah akan turun. Taat di sini dia ada takluk dia ada perkaitan, pertambatan. Sekiranya taat itu kepada suruhan Allah, pada perkara-perkara kewajipan, maka itu wajiblah diikut. Tetapi sekiranya taat itu ataupun suruhan itu ataupun perintah itu untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka kita tidak wajib untuk menurut perintah tersebut. Bahkan wajib pula kita menolak ataupun tidak mengikut arahan-arahan ataupun perintah yang melanggar hukum syarak ataupun yang membuatkan Allah ataupun Rasulullah itu murka ataupun benci. Baik, berdasarkan daripada takrifan pengenalan konsep kepimpinan dalam Islam dan juga taat itu, bolehlah kita tengok kita ini sebenarnya merupakan pemimpin. Tidak kira di mana saja kita adalah merupakan pemimpin. Kita boleh tengok di sini dalam gambar rajah yang Ustaz sediakan ini. Pemimpin itu sama ada diri kita sendiri, kita pimpin diri kita sendiri, kita bentuk diri kita ataupun kita pelihara diri kita dan tidak terjerumus dalam melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat, mengikut perintah-perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah. Jadi itu untuk diri sendiri. Pemimpin juga termasuk dalam keluarga. Kita sebagai ketua keluarga, contoh dia sama ada dia seorang suami, ada peranan masing-masing. Dia sebagai ketua keluarga. Okey, kalau ibu bapa dia merupakan ketua pula dalam keluarga untuk anak-anak mereka. Itu dalam konsep keluarga. Kepimpinan ataupun pemimpin dalam sekolah ataupun tempat kerja, kita ada apa? Guru besar, kita ada guru-guru yang mengajar kamu, kita ada pengawas, kita ada ketua kelas, kita ada pembantu-pembantu guru, maka itu juga pemimpin-pemimpin kita. Okey, kamu juga sebagai seorang pelajar ataupun murid-murid adalah pemimpin kepada diri sendiri untuk mengikuti disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Begitu juga dalam masyarakat ada pemimpin-pemimpin dia seperti
tok penghulu, ketua kampung, wakil rakyat, macam-macam lagi lah. Okey. Di situ juga ada pemimpin. Jadi dalam kehidupan kita ni tidak terlepas daripada konsep pemimpin. Sama ada diri sendiri ataupun melibatkan perkara yang lebih luas seperti dalam keluarga, sekolah ataupun tempat kerja dan juga masyarakat. Mari kita tengok ciri-ciri orang yang taat. Orang yang taat, ciri-ciri yang pertama dia adalah ia dapat melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, ciri-ciri orang yang taat ialah dia seorang yang bertanggungjawab apabila diberi tugasan ataupun kerja ataupun sesuatu amanah, dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang taat ialah dia berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sekiranya bertentangan dengan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, maka beliau tinggalkan. Dia tidak ikut. Ini termasuklah juga apa-apa saja yang digariskan oleh ulama untuk memahamkan kita dalam urusan agama, maka kita ikutlah. Baik, yang keempat, sentiasa mengingati Allah. Ini ciri-ciri orang yang taat. Ada 4 semua. Okey. Seterusnya kita akan lihat kelebihan orang yang taat. Sudah tentu apabila kita sebut taat, ada kelebihan-kelebihan yang Allah telah tentukan kepada orang yang taat. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah. Syafaat Rasulullah di hari akhirat kelak. Ini bagi kelebihan yang pertama bagi orang-orang yang taat. Kelebihan yang kedua ialah orang yang taat dikasihi Allah dan Rasul, ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Seterusnya, kelebihan orang yang taat yang ketiga adalah mendapat pahala. Sudah tentulah orang yang taat akan mendapat pahala sekiranya ia melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Baiklah, apa akan jadi sekiranya orang itu tidak taat? Inilah akibat orang yang tidak taat, iaitu kesan-kesan buruk akibat tidak taat. Yang pertama, tidak diredai oleh Allah dan Rasul SAW, dibenci oleh ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Dan yang ketiga, tiada matlamat hidup. Hidup dia terombang-ambing, tidak ada tujuan sebab dia tidak ada satu panduan yang harus diikuti. Inilah sebuah sikit berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu taat, menerusi konsep kepimpinan di dalam Islam. Semoga dengan penyampaian berikut memudahkan kefahaman para murid-murid untuk tajuk taat ini. InsyaAllah nota akan dibekalkan juga dan pelajar-pelajar boleh menulis nota-nota yang telah diberikan ke dalam buku tulis akhlak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.